sebelum saya tak mau lari topik lagi, cuma saya nak mencelah balik, tarik balik yang saya kurang faham. Laporan polis satu perkara. Ya. Ada yang kata pula laporan SPRM yang telah dibuat sebelum itu. Okey? Ya. Yang mana perlu didulukan? Adakah laporan polis itu yang ini yang saya tak faham. Dah buat laporan polis, kena biar polis siasat dulu ke? Ataupun SPRM boleh siasat laporan polis ini? Baik. Ha. Saya nak perjelaskan sedikit tentang perkara ini. Yang kita faham daripada laporan-laporan berita sekarang ini, 20 hari bulan Malaysia Today keluarkan laporan tersebut. 21 hari bulan April, Hakim Nazlan membuat laporan polis. 24 April, Azam Baki SPRM mengatakan bahawa siasatan sudah dimulakan terhadap Nazlan. Dalam bacaan ketiga-tiga laporan ini, kita beranggapan dan kita wajar beranggapan bahawa Azam Baki bercakap tentang aduan Malaysia Today tersebut. Yang kedua, kalau Azam Baki cakap bahawa siasatan adalah berkaitan dengan Nazlan berhubung dengan aduan yang dibuka 3 minggu sebelum itu, apabila dibangkitkan isu kepentingan berkonflik tentang jawatan sebagai Head of Legal Counsel dalam mesyuarat lembaga pengarah, yang ada suatu laporan SPRM dibuat oleh suatu NGO, maka dia tidak ceritakan dalam kenyataannya. Dia patut, kalau itu maksud dia, maka cerita dia lain. Tapi dia tidak jelaskan, dia tidak sahkan. Cuma dalam menjawab itu, dengan jelas daripada laporan kita baca, dia merujuk kepada isu Malaysia Today. Dan mengatakan bahawa ini bukan sahaja daripada aduan portal, terdapat laporan yang telah dibuat. Jadi dalam pahaman kita, baca laporan ini, bahawa Azam Baki mengatakan ada laporan SPRM lanjutan dibuat berkaitan Malaysia Today. Kalau ada, itu tidak boleh disiasat lagi. I'll explain to that. Tapi kalau itu bukan dimaksudkan oleh Azam Baki, maka Azam Baki kena keluarkan kenyataan. Nak betulkan apa yang dia cakap. Selagi dia tak keluarkan kenyataan sejak pada 24 April sampai 6 Mei, yang ini sudah 12 hari, maka kita tidak bolehlah terima bahawa dia maksudkan perkara lain selain daripada apa yang kita baca. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa kita cakap Azam Baki peramatang? Kenapa Azam Baki tidak boleh siasat kandungan portal tersebut selagi polis belum siasat laporan polis Nazlan? Untuk pengetahuan para penonton, di bawah undang-undang SPRM sekalipun, SPRM boleh dan digalakkan untuk menerima surat-surat yang dikatakan surat-surat layak. Sebab rasuah satu perkara yang sukar untuk orang nak dedahkan. Khawatir jika tidak disiasat, dia jadi mangsa laporan. Jadi SPRM dibenarkan untuk siasat surat layang. Tetapi amalan kedaulatan undang-undang adalah apabila menerima satu surat layang, maka SPRM yang perkara ni Azam Baki boleh sahkan. Saya yakin Azam Baki bila mendengar program ini akan sahkan dan tidak akan menidakkan apa yang saya cakap ini. Apabila surat layang diterima, maka SPRM akan sahkan, siasat dulu kesahihan aduan itu. Sebab aduan tu mungkin mengatakan tanpa memberi nama, mengatakan contoh hakim tertentu makan rasuah. Aduan tidak boleh dibuka terhadap hakim selagi belum disahihkan asas surat layang tersebut. Jadi mesti SPRM, pegawai yang bertugas yang mengendalikan surat itu, perlu mencari asal usul surat itu. Tanya orang berkenaan secara peribadi. Saya tahu awak yang hantar. Kami sudah dapat maklumat daripada perisikan awak yang hantar surat ni. Tolong bagi tahu apa asas awak bagi tahu atau membuat aduan ni. Bila dah sahihkan, barulah dia boleh katakan melalui satu surat layang yang diterima pada 20 hari bulan April 2020 dan melalui hasil siasatan awal dan mengesahkan daripada pihak yang berkenaan yang kami tak boleh dedahkan lagi untuk keselamatan beliau, kami kini sahkan siasatan telah dimulakan terhadap hakim berkenaan. Jadi SPRM pun tolak tepi polis. Kalau tiada laporan polis oleh Hakim Nazlan pun, kalau ada surat layang atau laporan SPRM dibuat oleh mana-mana pihak berkaitan perkara 1 million ini yang terkandung dalam Malaysia Today tersebut,
SPRM kena sahihkan kandungan itu dulu. Bukan soal polis siasat dulu, SPRM kemudian. Tapi dalam hal keadaan kes ini, rentetan peristiwa kes ini memandangkan laporan polis kepada polis telah dibuat terlebih dahulu, maka wajib tunggu polis sahihkan asas aduan Malaysia Today itu. Dan kemudian baru SPRM boleh buat. Kalau tiada laporan polis, masih lagi SPRM kena sahihkan aduan itu dulu sebelum boleh bagi tahu khalayak ramai kononnya Hakim Nazlan sedang disiasat. Itu satu perkara yang tidak sihat. Maksudnya pimai kena sahihkan dulu. Yes. Aduan tu tak kiralah aduan ke PDRM ke SPRM kena sahihkan dulu sama ada asas ataupun tidak. Baik. Tepat sekali. Dan saya bagi satu contoh yang cukup senang. Kes Rogol lah paling senang. Ada pengadu pergi ke balai membuat laporan, saya di Rogol. Adakah awak terus tangkap orang tersebut? Orang yang diadu? Tidak. Awak akan hantar mangsa Rogol tu untuk buat ujian doktor. Ada atau tidak kesan-kesan Rogol yang boleh membantu siasatan. Awak akan tanya perempuan tu berlaku di mana, masa bila, siapa yang buat. Awak akan simak kalau berlaku di hotel, akan pergi tengok ada tak pendaftaran dibuat oleh sesiapa. Ada tak CCTV yang wujud di hotel tersebut menunjukkan siapakah lagi. Itu akan disahihkan, boleh disahihkan dalam sehari dua, sejam dua, dan kemudian bila ada baru awak akan tangkap. Tahan orang yang diadu untuk siasatan lanjut. Itu maksud dia. Adakah awak mengatakan oleh kerana laporan dibuat terhadap bapa saudara oleh bangsa kami sudah tangkap bapa? Mana boleh. Itu tidak mematuhi kedaulatan undang-undang. Itu menjadikan undang-undang rimba dan sarkis yang boleh menjatuhkan maruah dan martabat pihak tersebut, terutamanya bila datangnya daripada institusi penting perlembagaan seperti kehakiman dan penguatkuasa undang-undang. Saya harap kita faham dan jelas. Dan saya nak tarik juga lagi. Tak mau tinggal lagi topik ni. Pasal ada lagi cakap-cakap yang setelah Ketua Hakim Negara membuat kenyataan. Ada cakap-cakap yang kurang enak mengatakan Ketua Hakim Negara mendahului siasatan lah apalah. Apa pandangan Tuan Haji? Ya, pertama sekali saya percaya kita kena berlaku adil kepada Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Kerana kenyataan yang dibuat beliau pada masa itu adalah satu majlis rasmi. Majlis rasmi di mana pesuruhjaya kehakiman ditauliahkan dan diterima sah sebagai hakim. Jadi beliau perlu memberi ucapan. Dan pada masa pemberian ucapan tersebut, baru sahaja wujud aduan Malaysia Portal terhadap Hakim Nazlan. Bukan pada hari 20 hari bulan itu saja. 3 minggu sebelum itu terdapat gesaan mengatakan Hakim Nazlan mempunyai kepentingan berkonflik. Ya. Jadi beliau perlu, sebab ramai pihak membuat macam-macam komen, beliau perlu memberi suatu kenyataan kedaulatan undang-undang. Apakah kedudukan hakim dan bagaimanakah hakim tidak perlu mengambil risau tentang aduan-aduan tuhmahan-tuhmahan yang betul ataupun tidak betul dan menjalankan tugas masing-masing. Kerana sistem perundangan akan menentukan yang benar dan yang tidak benar. Jadi apa yang disampaikan adalah kepada hakim yang hadir dalam majlis tersebut untuk mereka teruskan perkhidmatan. Yang kedua, hak beliau untuk keluarkan kenyataan tentang tuhmahan-tuhmahan. Sebab apa? Ramai lompat mengatakan kenyataan yang Amat Arif tersebut cuma berkaitan dengan Nazlan. Tidak. Beberapa minggu sebelum itu terdapat suatu laporan yang mengatakan bahawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin beberapa bulan sebelum itu yang mengatakan bahawa Zahid Hamidi ada minta dia masuk campur dalam urusan kes mahkamah. Pada masa itu hakim pejabat pendaftaran
Ketua Hakim Negara telah membuat satu kenyataan mengatakan tidak ada sesiapa yang berurusan dengan mereka. Tidak ada sesiapa yang mengarahkan mereka dan tidak ada sesiapa yang akan boleh mengarahkan mereka dalam campur tangan mana-mana kes, sama ada kes Najib ataupun kes Zahid Hamidi. Jadi kenyataan yang dirujuk tentang tohmahan ini tidak berkaitan Nazlan semata-mata. Adalah juga tentang tohmahan yang dibuat oleh Zahid Hamidi, oleh Muhyiddin Yassin atau sesiapa saja. Ataupun kandungan tersebut yang boleh menampilkan tohmahan bahawa kononnya hakim boleh diarah. Walaupun itu bukan niat Tan Sri Muhyiddin pun. Beliau cuma meletakkan on record bahawa Zahid Hamidi jumpa dia. Beliau menyatakan dengan jelas dia tidak ada pun arahkan sesiapa. Dan dia tidak bermaksud mengatakan dia boleh arahkan sesiapa. Dan hakim kena keluarkan kenyataan untuk mengatakan jika pun ada orang nak arah, jangan awak berani nak arah kami. Jadi cuba lihat 29 April kenyataan Yang Marif Tengku Maimun bukan semata-mata berkaitan Nazlan. Jadi macam mana kita boleh kata dia mendahului keadaan? Dan yang ketiganya, yang paling penting, tidak ada dalam mana-mana kenyataan Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun mengatakan bahawa kehakiman tidak boleh disiasat. Ada tak dia bagi tahu macam tu? Tidak ada. Dia tidak menghalang polis atau SPRM menyiasat mana-mana hakim jika ada asas. Tidak ada. Jadi beliau pun tidak setuju secara tak langsung dengan kenyataan Majlis Peguam. Dengan tidak langsung lah. Jangan pula nak baca lebih daripada apa yang saya cakap. Jadi penyudahannya, saya telah pun serta-merta selepas keluar kenyataan Yang Amat Arif mengeluarkan satu kenyataan mengucapkan tahniah dan syabas kepada beliau kerana pada masa yang genting ini beliau telah keluarkan satu kenyataan untuk meyakinkan para hakim supaya menjalankan tugas tanpa gundah ganjara demi kebenaran, demi kesejahteraan rakyat dan biar sistem perundangan dan kehakiman bila tiba masanya menentukannya. Jadi saya tidak akan mengatakan bahawa kenyataan Yang Amat Arif Tengku Maimun, saya tidak akan merumuskan bahawa kenyataan beliau itu mendahului siasatan Nazlan. Sebab kenyataan beliau itu tidak merujuk secara khusus kepada kes Nazlan sahaja. Betul.